Hello people, okay, kembali lagi bersama aku Jimmy Lai. Okay guys, hari ini aku akan mengongsikan satu tips. Kan tips lah, cuma aku sedang menggoogle nih. Kalinya aku terjumpa artikel. Aku suka artikel ini. Entah aku sedang browsing internet kita terjumpa artikel ini. Artikelnya cakap cuma ni lah. Ini titlenya, tips kuruskan badan tanpa menggunakan ubat-ubatan. Okay, tipsnya ada 25 tips. Okay, aku sharekan yang pertama dulu, okay. Dia cakap sini jangan berlapar. Okay, makanan memberi kita tenaga dan bila kita menggunakan tenaga kurang daripada apa yang kita ambil, tubuh akan terkejut. Tubuh akan mula membakar muscle, yakni otot, untuk menggantikan makanan. Ini menyebabkan kadar metabolisme tubuh menjadi rendah. Bila anda tidak tahan berlapar, pada kebiasaannya anda akan makan dengan lebih banyak. Pada masa ini, walaupun tahap pengambilan makanan anda telah kembali ke paras normal, tetapi metabolisme tubuh masih lagi rendah. Ini menyebabkan ia tidak membakar kalori pada tahap yang sama lagi. Okey, tips kedua. Ambil sesuatu yang pahit sebelum makan. Minumlah kopi dan kumur-kumur beberapa saat sebelum makan. Cara ini menyebabkan tekak merasa pahit dan menghantar isyarat melalui otak bagi menggalakkan rembesan enzim dan asid HCl, kekurangan enzim, dan asid HCl di dalam perut boleh menyebabkan ketidakcekapan penghadaman. Tips ketiga, minum 8 gelas air sehari. Air mengurangkan selera makan anda secara semula, jadi membantu badan memetabolisme simpanan lemak dalam tubuh. Sebelum makan makanan yang berat-berat, cuba minum air. Pasti anda tidak akan makan dengan banyak. Elak minum minuman yang bergas atau macam Coca-Cola, Pepsi, anything macam tu. Minuman bergas biasanya mengandungi 7 ke 8 gula dan tidak baik untuk kesihatan tubuh. Okey, kurangkan pengambilan garam. Pengambilan garam yang tinggi menggalakkan penangkungan air. Mengurangkan pengambilan garam bermakna badan anda menakung sedikit air. Ini bermakna anda kurang berat yang disebabkan air. Ambil sarapan pagi. Okey, anda juga boleh menurunkan berat badan dengan pengambilan sarapan pagi. Menurut satu kajian, mereka yang tidak mengambil sarapan pagi lebih cenderung untuk gemuk berbanding dengan mereka yang mengambilnya. Bagaimana ia terjadi? Sarapan pagi menstabilkan hormon dan paras gula dalam darah. Kadar metabolisme juga meningkat untuk membakar kalori. Okey. Makanlah dengan perlahan-lahan. Okey, jangan gelojoh makan tu. Jangan luan rangkak yang Brunei. Okey. Nikmatilah makanan dengan perlahan dan jangan gopoh. Kerana apabila kita makan secara perlahan, tubuh akan menghantar isyarat menunjukkan kepuasan. Kunyah makanan kepada cebisan lebih kecil. Kunyahlah makanan kepada cebisan lebih kecil sebelum menelan kerana dengan cara ini ia lebih mudah dihadam. Biar makan kerap dengan kuantiti yang sedikit daripada makan hanya sekali dua tetapi dengan kuantiti yang banyak. Jika anda terasa ingin makan snack atau makanan ringan, beruslah gigi anda dan kunyahlah gula-gula getah. Rasa mint atau berangin di mulut akan membantutkan selera anda. Kurangkan pengambilan margarin, butter dalam makanan anda. Kalau boleh, usah ada di dalam peti ais anda. Mintnya jangan tak disimpan margarin ke, butter ke, anything yang berlama-lama itulah. Okey, anda give tips seterusnya. Apabila makan di restoran atau gerai, pesanlah air limau nipis atau orange juice kerana minuman masam menggalakkan pembakaran lemak. Mintalah minuman yang kurang gula. Dengar tak, jangan terlampaukan minum tesi ke, Milo pink, anything manis tu manis. Okey. Buah-buahan dan sayur-sayuran adalah sumber terbaik untuk vitamin, mineral dan serat dan kandungan lemak yang rendah. Jangan timbang berat badan anda setiap hari kerana anda tidak akan nampak perubahannya. Benar tu, jangan ditimbang, jangan dikira yang Brunei. Okey, jika anda minum banyak dan waktu itu anda timbang berat badan dan pastinya meningkat, mungkin anda akan berputus asa untuk berdiet. Okey, benar tu. Sadar-sadar diri. Okey, ambil makanan yang berempah. Sesetengah rempah seperti cili, biji sawi didapati boleh membakar kalori. Benar tu. Hot make me hot, ya kan? Barang-barang panas ni dapat membakarkan lemak lah. Penambahan lada hitam bukan saja meningkat penghadaman, ia juga meningkatkan pembakaran lemak. Okey, baru aku tahu. Tapi kan untuk remaja-remaja masa ni, it's not good makan barang-barang padas pasal boleh menyebabkan jerawat macam aku. Okey. Pilih lebih banyak bijirin dan kacang dalam makanan. Bijirin penuh adalah sumber tenaga utama. Bijirin dan hasil bijirin banyak mengandungi karbohidrat kompleks, protein, vitamin, mineral dan sedikit lemak.
Okey, simpan satu diary. Ini yang paling penting. Okey, simpan satu diary makanan boleh berpengaruh besar dalam proses penurunan berat badan. Rekodkan dalam sehari beberapa kali anda makan dan berapa banyak tahap kelaparan yang memerlukan anda makan. Dan perasaan anda ketika makan. Dari makanan boleh membuat anda peka kepada keinginan makan anda. Okey, setelah beberapa lama membuat catatan, perhati dan kenal pasti di mana anda boleh membuat satu perbaikan tabiat permakanan anda kepada yang lebih sihat. Dari ini juga boleh membuat anda lebih fokus dan lebih komited terhadap pelan diet anda. Mulakan dari makanan anda dan rajin-rajinlah membuat catatan. Benar tu. Jangan lupa dicatat. Hari ni aku makan apa, esok aku makan apa, tadi aku makan apa, hari ni aku minum apa. Semualah. Kalau boleh, segala ingredientnya, segala ramuan-ramuannya tu pun dikira lah. Jangan diikut cakap kata. Okey, tumpukan perhatian untuk sihat, bukan kurus. Benar tu. Diet for health. Bukan untuk kan macam kurus.com, tulang.com. Okay, anything. Okay, ramai orang lebih berjaya menurunkan berat badan dalam jangka masa yang lebih panjang apabila mereka menunjukkan motif mereka daripada untuk kurus kepada untuk kekal sehat dan segar. Tukarkanlah fikiran anda untuk memikirkan dan memilih makanan apa yang boleh menyihatkan tubuh badan. Okey, cara memasak paling baik untuk mengurangkan jumlah kalori dalam makanan adalah merebus, memanggang atau mengukus. Khusus untuk sayuran, anda boleh menumisnya dengan sedikit minyak. Misalnya satu sudu minyak makan saja. Satu sudu makanlah, macam tu. Hindari minyak atau lemak haiwan. Okey, tips seterusnya, ketika memilih piring makanan, ambillah piring yang rata dan bukan piring cekong yang bulat di bawahnya tu. Biasanya plan. Ambil sayuran dahulu untuk memenuhi piring, kemudian baru nasi yang terakhir, lalu lauk dagingnya. Dan jika ingin tambah, hanya sayuran yang boleh anda ambil. Jangan lupa makanlah di meja makan dan jangan di sembarang tempat. Apalagi sambil menonton TV, sebab makin menarik program TV, semakin banyak makanan yang kita habiskan. Yes, that's true. Okay, step seterusnya lagi, selain memberi peluang makanan untuk turun, kebiasaannya berjalan-jalan sesudah makan akan membantu menghabiskan sebagian kalori dari makanan itu. Setiap 25 langkah anda berjalan, 1 kalori akan digunakan. Lebih lagi anda menaiki tangga, tentu semua itu harus dilakukan dengan santai kerana perut anda baru saja terisi. Khusus bagi kaum wanita, okay, this is untuk bini-bini lah, yang juga perlu diperhatikanlah tabiat berbelanja dan memasak. Seelok-eloknya tidak berbelanja semasa perut kosong. Rancanglah perbelanjaan sesuai dengan keperluan. Jika ingin membeli makanan, kunjungilah dahulu gerai buah dan sayuran. Gerai makanan segera harus anda kunjungi paling akhir sekali jika memang benar-benar memerlukannya. Ini paling bagus aku rasa. Okey, tips seterusnya, tips nombor 23. Okey, untuk mengempiskan perut. Okey, ini paling penting. Okey, gerakan punggung yang ringan tetapi lama akan lebih efektif. Latihan dapat dilakukan dengan alat seperti untuk permainan hula hoop yang bulat tu, yang macam ring pasar tu. Gerakan ini mungkin boleh disamakan dengan gerakan seperti penari gelek, dangdut atau hula-hula yang memiliki perut lebih kecil dan cantik. Okey, goyang inul letak kuning-kuningnya. Macam itulah. Jangan pelang di luar, memalukan tu. Okey, tips 24. Kurangkan pengambilan gula kerana satu sudu gula mengandungi 32 kilokalori. Wow, banyak tu. Kan sikit. Satu sudu gula. Anda tahu sudunya dah ambil kat pasar, anda tak pasal tu. Okey, beberapa aktiviti fizikal yang mudah untuk langsing. Ini paling syok. Aku selalu mengamalkan benda ni. Okey, jalan cepat. Gunalah kasut yang cukup selesa dipakai agar kaki tidak melecet dan sehat. Gunakan tangga untuk naik ke atas. Okay, misalnya tangga naik ke atas kan, bila masa je bagaimana. Jika terlalu tinggi, naik tangga untuk beberapa tingkat, kemudian sambunglah dengan menaiki lift. Okey. Renang adalah latihan menyeluruh. Berenang dengan laju dengan nafas yang dalam. Okey. Bersenam atau beranggang warming up lebih baik bagi otot-otot dan sendi-sendi yang kaku. Melunturkan otot dapat melancarkan peredaran darah. Okey, tunggang bersikal dan kayuh perlahan-lahan, tetapi nanti lama ini dapat mencantikkan dan merampingkan paha. Okey guys, itu paling orang Brunei carilah. Sekurangnya lawalah kalau habis kita makin skinny apa kan. Fit bah, ini macam paha ayam berjalan. Okey guys, itu saja artikel yang cakap. Tak apa lah, aku akan share dari aku punya Facebook account. So, itu saja dulu lah.
yang dapat aku share kamu. So semoga kamu men-try aku punya ya share ni lah. Okay, that's all, bye bye.